Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Soleha binti Abdul Khair. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan sebuah buku yang telah dikarang yang bertajuk Sisihan Piawai. Kita teruskan kepada dedikasi. Syukur kehadrat ilahi kerana dikurniakan dengan kesihatan dan ilmu serta peluang untuk saya mengarang buku yang bertajuk Sisihan Piawai ini. Buku ini dihasilkan dengan harapan agar masyarakat lebih memahami dan mahir dalam pelaburan bagi mengukur ketidakpastian kadar pulangan dengan lebih tepat dan khusus. Tidak lupa juga ribuan terima kasih diucapkan kepada pensyarah yang banyak memberi galakan serta tunjuk ajar bagi saya mengarang buku ini, iaitu Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah bin Muhammad Dali. Kita terus kepada isi kandungan yang pertama yang terkandung di dalam buku ini, iaitu apakah itu sisihan piawai. Sisihan piawai ialah ukuran berapa banyak pulangan pelaburan yang dapat dibezakan daripada purata pulangannya. Ianya adalah ukuran turun naik serta ukuran seberapa berisiko sesebuah pelaburan itu. Mengetahui sisihan piawai sebagai ukuran risiko dapat menunjukkan kepada para pelabur turun naik pelaburan yang pernah berlaku sebelum ini. Semakin tinggi sisihan piawai itu, maka pelaburan akan menjadi semakin berisiko. Sisihan piawai meningkat apabila harga menjadi tidak konsisten. Apabila tindakan harga stabil, sisihan piawai akan menjadi semakin rendah. Harga bergerak dengan peningkatan sisihan piawai di atas kekuatan atau kelemahan purata. Puncak pasaran yang disertai oleh peningkatan turun naik dalam jangka masa yang pendek menunjukkan peniaga yang kurang yakin. Puncak pasaran dengan turun naik menurun dalam jangka masa panjang menunjukkan pasaran bull yang semakin matang. Seterusnya kita akan beralih kepada mengapa sisihan piawai itu penting. Sisihan piawai itu penting adalah kerana ianya ukuran risiko pelaburan yang berubah-ubah daripada jangkaan pulangannya. Semakin kecil sisihan piawai pelaburan, semakin tidak stabil. Semakin besar sisihan piawai, semakin banyak pulangan yang diperoleh, dan dengan demikian itu semakin berisiko sesebuah pelaburan itu. Banyak petunjuk teknikal seperti Bollinger Bands yang menunjukkan sisihan piawai sebagai cara untuk menentukan sama ada saham itu perlu dibeli ataupun dijual. Walau bagaimanapun, penting untuk diingat bahawa sisihan piawai adalah salah satu daripada banyak ukuran risiko dan tidak boleh menjadi kata terakhir dalam menentukan sama ada stok tersebut terlalu berisiko ataupun tidak berisiko sama sekali. Seterusnya kita akan cerita bagaimana sisihan piawai itu berfungsi. Di dalam pelaburan, sisihan piawai adalah alat yang berguna kerana ia membantu pelaburan melihat turun naik serta dapat meramalkan arah aliran prestasi. Sebagai contoh, dana indeks pada amnya mempunyai sisihan piawai yang rendah jika dipelbagaikan dengan betul, kerana dana tersebut berusaha meniru indeks penanda aras. Sekiranya pelaburan mempunyai sisihan piawai yang lebih rendah, itu tidak bermakna ianya adalah sesuatu yang disukai oleh para pelabur. Ia bergantung pada sama ada pelabur bersedia menanggung risiko dan jenis pelaburan yang terlibat. Pada dasarnya, pelabur konservatif mungkin lebih selesa dengan strategi yang mempunyai turun naik yang lebih rendah daripada rata-rata, sedangkan yang lebih agresif mungkin tidak. Seterusnya, apakah formula untuk mengira sisihan piawai? Seperti yang telah dinyatakan di dalam buku ini, sisihan piawai adalah punca kuasa dua variance. Bagaimana cara untuk kita mengira sisihan piawai? Mengira sisihan piawai melibatkan mencari nilai min yang dapat dilakukan dengan menambahkan semua titik data yang relevan dan membahagikannya dengan jumlah titik data yang digunakan. Kemudian, hitung variance untuk setiap titik data dengan menolak min dari nilai setiap titik data. Setiap hasil kemudian dijadualkan dan dijumlahkan bersama. Kemudian ia akan dibahagi dengan bilangan titik data yang satu lagi. Untuk mencari sisihan piawai, anda perlu mencari punca kuasa dua variance.
Baiklah, di sini juga saya sertakan contoh sisihan piawai menggunakan pelaburan. Sebagai contoh, katakan anda melabur dalam syarikat XYZ yang memperoleh pulangan purata 10% setiap tahun selama 10 tahun terakhir. Perbandingan akan dilakukan untuk melihat seberapa berisiko saham ini berbanding syarikat ABC. Mari kita lihat dengan lebih dekat pulangan tahun ke tahun yang merangkumi purata. Seperti yang anda lihat dalam jadual di atas, pada pandangan pertama, pulangan purata bagi kedua-dua saham selama 10 tahun terakhir adalah 10%. Namun, mari kita lihat seberapa hampir pulangan XYZ pada tahun tertentu dengan purata 10%. Dalam carta yang anda lihat di sebelah, syarikat XYZ hanya memperoleh pulangan 10% pada tahun ke-9. Pada tahun-tahun lain, pulangannya jauh lebih tinggi iaitu tahun ke-7 atau jauh lebih rendah iaitu pada tahun ke-2. Kemudian mari kita lihat carta di bawah pulangan tahunan saham ABC syarikat yang juga mempunyai pulangan purata 10% selama 10 tahun terakhir. Syarikat ABC juga memperoleh pulangan rata-rata 10% selama 10 tahun. Tetapi ia berjaya dengan variasi yang jauh lebih rendah daripada syarikat XYZ. Pulangannya lebih banyak dikelompokkan di sekitar purata 10%. Adalah selamat untuk mengandaikan bahawa syarikat XYZ lebih mudah berubah daripada stok syarikat ABC. Seterusnya, bolehkah sisihan piawai menjadi negatif? Jawapannya adalah tidak. Ianya tidak boleh kerana pengiraan sisihan piawai didasarkan dengan punca kuasa 2 nombor dan square root selalunya menjadi positif secara konvensional. Seterusnya, apakah sisihan piawai yang baik? Tidak ada penanda arah standard apa yang dianggap sebagai sisihan piawai yang baik. Semuanya bergantung pada matlamat pelaburan anda. Bagi seseorang yang ingin menjadi kurang berisiko dengan portfolio mereka, sisihan piawai yang tinggi akan dianggap buruk. Sedangkan seseorang yang ingin menjadi lebih agresif akan menganggapnya baik. Seterusnya, bagaimana sisihan piawai berkaitan dengan risiko? Sisihan piawai dikira untuk menunjukkan risiko atau turun naik pasaran. Semakin luas julatnya dan harganya lebih sukar diramal, semakin besar risikonya. Dengan kata lain, pelaburan dengan julat perdagangan yang lebih besar atau kecenderungan melonjak atau mundur secara tiba-tiba bermaksud mereka lebih berisiko. Sekuriti terikat jarak atau yang tidak tersasar jauh dari kemampuannya tidak dianggap sebagai risiko besar. Itu kerana dapat diramalkan dengan kepastian relatif bahawa mereka terus berkelakuan dengan cara yang sama. Keselamatan dengan julat perdagangan yang sangat besar dan kecenderungan untuk melonjak membalikkan secara tiba-tiba atau jurang jauh lebih berisiko yang dapat berarti kerugian yang lebih besar. Tetapi, kena ingat, risiko tidak semestinya perkara yang buruk dalam dunia pelaburan. Semakin berisiko sesuatu keselamatan, maka semakin besar potensi pembayarannya. Anggapan yang mendasari penggunaan sisihan piawai dengan cara ini adalah bahawa kebanyakan aktiviti harga mengikuti corak pengedaran yang normal. Dalam taburan normal, anda biasanya akan melihat bahawa nilai individu akan berada dalam satu sisihan piawai dari 68% rata-rata masa dan nilai dalam dua sisihan piawai 90% dari masa. Seterusnya, adakah sisihan piawai dan varian sama? Jawapannya tidak. Sisihan piawai adalah punca kuasa 2 varian. Varian di sisi lain didapati dengan mengambil kira jumlah titik data yang telah ditetapkan. Tolakkan min dari setiap titik data secara berasingan dan buatkan setiap hasilnya. Sebaik sahaja anda memperoleh hasilnya, anda menggunakannya untuk mengira min bagi setiap petak. Walaupun kedua-dua sisihan piawai dan varians kelihatan berisiko, varians cenderung lebih sukar untuk difahami. Ianya adalah kerana hasilnya mungkin tidak dinyatakan secara bermakna seperti data asal yang ditetapkan pada grafik yang sama. Adakah kesalahan piawai dan ralat piawai itu sama? Tidak.
Sisihan piawai mengukur jumlah turun naik atau risiko, sedangkan ralat piawai mengukur seberapa tepat data mean sampel yang dibandingkan dengan mean populasi sebenar. Bagaimana sisihan piawai berkaitan dengan kebarangkalian? Pada dasarnya, kebarangkalian menawarkan maklumat mengenai apa yang anda dapat diharapkan. Pada dasarnya, kebarangkalian menawarkan maklumat mengenai apa yang dapat diharapkan oleh seseorang dari segi hasil jangka panjang. Dengan kata lain, ia dapat membantu pelabur menentukan atau meramalkan bagaimana pelaburan akan berubah dari masa ke masa. Sisihan piawai dapat digunakan untuk menentukan turun naik pelaburan menggunakan data-data yang lalu. Ini dapat membantu pelabur meramalkan apa yang mungkin akan berlaku pada masa akan datang. Apakah itu sisihan piawai portfolio? Portfolio sisihan piawai merujuk kepada turun naik portfolio yang dikira berdasarkan 3 faktor penting yang merangkumi sisihan piawai setiap aset yang terdapat dalam jumlah portfolio, berat masing-masing aset tersebut dalam jumlah portfolio, dan korelasi antara setiap pasangan aset portfolio. Tafsiran standard sisihan portfolio. Ini membantu dalam menentukan risiko pelaburan berbanding jangkaan pulangan. Sisihan piawai portfolio dikira berdasarkan sisihan piawai bagi setiap aset dalam portfolio. Bahagian setiap aset dalam portfolio keseluruhan iaitu perkadaran masing-masing dalam jumlah portfolio dan juga korelasi antara setiap pasangan aset dalam portfolio. Sisihan piawai portfolio yang tinggi menunjukkan bahawa risiko portfolio tinggi dan pulangannya lebih stabil, seperti mana ia juga tidak stabil. Portfolio dengan sisihan piawai yang rendah menunjukkan kurang turun naik dan lebih stabil dalam pengembalian portfolio dan merupakan metrik kewangan yang sangat berguna ketika membandingkan portfolio yang berbeza. Sebagai konklusinya, portfolio sisihan piawai adalah sisihan piawai dari kadar pulangan pada portfolio pelaburan dan digunakan untuk mengukur turun naik pelaburan yang wujud. Akhir sekali, kesimpulan yang dapat dibuat daripada buku yang saya karang ini adalah sisihan piawai adalah alat yang sangat berguna dalam mengukur seberapa berisiko pelaburan, memantau secara aktif penyimpangan standard portfolio dan membuat penyesuaian akan membolehkan pelabur menyesuaikan pelabur mereka dengan sikap risiko peribadi mereka.